Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Rupa-rupanya Muhyiddin Yassin selama ini cuba mengatakan akan melawan rasuah, tidak berkompromi dengan rasuah, tidak berkompromi dengan calaguna kuasa, tidak berkompromi dengan apa yang disebut sebagai sakau-mensakau, curi-mencuri, sembunyi uang negara, dan macam-macam lagi. Sehingga dia juga turut dibuang daripada UMNO kerana dia melawan Najib Razak dalam kes 1MDB. Masihkah kamu ingat perkara itu? Kalau kamu masih ingat, komen saya masih ingat. Tapi rupa-rupanya setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Malaysia, ada kes yang dia terlibat, didakwa dia terlibat dalam kes itu lebih teruk daripada kes Najib Razak. Najib Razak punya kes baru 42 juta SRC International dan baru 2, bilion dengan 1MDB. Baru berapa banyak lagi lah kes yang lain. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang ini dalam masalah besar. Dia mungkin terlibat dalam ketirisan 92 bilion ringgit Malaysia ketika era dia menjadi Perdana Menteri Malaysia. 92 bilion ringgit ini dikatakan banyak ketirisan. 92 bilion. Ketika era di mana PKP, emergency, darurat dilaksanakan, ada suntikan-suntikan ekonomi dan macam-macam lagi, 92 bilion telah pun diguna pakai, tetapi terlalu banyak ketirisan mungkin berlaku di sana. Kerana ada banyak direct negotiation. Dan laporan-laporan mengatakan mungkin ada salah guna kuasa, mungkin ada rasuah terlibat di dalam semua itu. Malangnya pada ketika itu banyak sekali keadaan di mana ketika keputusan dibuat, ketika parlimen digantung, jadi tidak ada perlu untuk jemaah menteri, untuk kabinet meluluskan belanjawan yang besar itu, kerana pada waktu itu adalah waktu darurat. Tidak perlu jemaah menteri untuk putuskan, untuk berikan kelulusan. Semuanya boleh diluluskan hanya dengan keputusan Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin Yassin memang dalam bahaya sekarang. Ditambah lagi, sudah sah ada tangkapan yang telah dibuat oleh SPRM terhadap dalang di mana Muhyiddin Yassin, dalang di mana Muhyiddin dan Hadi Awang terperangkap. Terperangkap kenapa? Bukan mereka terperangkap kantoi, tapi tidak, terperangkap dalam keadaan mereka berkuasa di dalam kabinet Malaysia, terutama Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri. Pada waktu itu mereka menjadi kerajaan, tetapi pada waktu itu jugalah ketirisan itu berlaku. Selama ini Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba untuk melarikan diri dengan menafikan perkara tersebut tidak ada. Tetapi dibuktikan SPRM membuat tangkapan, menahan orang-orang yang menjadi dalang. Bagaimana ada dalang kalau tiada aktiviti?
Bagaimana ada penjahatnya kalau tidak ada kegiatan jahatnya? Kita nantikan bersama-sama apa yang bakal terjadi kepada bekas Perdana Menteri ini. Kalau sebelum ini Najib Razak berjaya di penjara kerana telah menyakau 42 juta ringgit SRC milik wang negara Malaysia. Kali ini kita akan melihat pula seorang lagi bekas Perdana Menteri Malaysia pun bakal masuk penjara juga, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Harap-harap tidaklah, sebab kalau terjadi juga, negara Malaysia akan mencipta sejarah negara yang paling banyak Perdana Menteri salah guna kuasa. Harap-harap tidaklah. Kita berdoa semoga tidak berlaku perkara itu. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, share dan komen. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe kerana ia percuma. Berikan komen dan share video ini. Kita tahu isu tentang RM 90 bilion era Perikatan Nasional masih menjadi misteri. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ketika hal ini terbocor oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ianya telah dinafikan dengan sungguh luar biasa oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga begitu juga dengan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Salah satu lagi pendedahan yang mengejutkan pada ketika itu, kalau kamu masih ingat, ialah tentang dana judi yang didakwa oleh Anwar Ibrahim mungkin telah diterima oleh Perikatan Nasional untuk pendanaan politik pilihan raya umum ke-15. Tuan-tuan dan puan, ketika Perikatan Nasional cuba untuk menafikan perkara ini, muncul bukti baru bahawa kes ini ada modus operandi. Kes ini memang ada bukti bahawa memang ada sesuatu yang perlu untuk disiasat sepenuhnya. SPRM berjaya menangkap 2 orang dalang di dalam menjadi orang tengah di dalam orang tengah menjadi, bukan 2 orang sebenarnya, seorang CEO sebuah syarikat yang menjadi dalang orang tengah dalam proses rundingan direct negotiation dengan kerajaan yang melibatkan 90 bilion ringgit Malaysia. Penangkapan itu membawa maksud yang mudah untuk kita fahami, bahawa perkara itu memang ada. Bagaimana mungkin perkara yang tiada ada penangkapan dibuat, ada siasatan dibuat, dan SPRM pun telah mensahkan bahawa CEO syarikat swasta itu memang sudah ditahan untuk siasatan lebih lanjut. Saya fikir Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Hadi Awang dan semua di dalam Perikatan Nasional, Hamzah Zainuddin, akan berasa lebih panas sekarang. Mereka tidak boleh lari lagi selepas ini. Yang hairannya juga, Tengku Zafrul pun mengatakan bahawa semuanya dalam keadaan yang betul. Tetapi bagaimana sehingga SPRM membuat tangkapan? Ini membuktikan bahawa ada modus operandi di dalam hal ini.
Dan menurut laporan-laporan yang kita terima, memang semua itu dilakukan dengan rundingan terus, dan mungkin melibatkan rasuah, mungkin melibatkan salah guna kuasa rasuah. Muhyiddin Yassin tidak boleh lari lagi daripada untuk menghadapi menghadapi tindakan-tindakan yang mungkin akan berlaku kepadanya, seperti tindakan undang-undang. Rupa-rupanya kes ini lebih teruk daripada yang kita pikirkan, lebih teruk daripada yang pernah terjadi oleh mana-mana pemimpin yang ada di Malaysia, lebih teruk daripada yang pernah kita nampak di Malaysia. 90 bilion bukan sedikit. 90 bilion ini bukan sedikit. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.